Turkmenistan adalah negara di mana gurun Karakum meliputi hampir 70% wilayahnya. Karpet dan malma putih menjadi identitinya. Tetapi, mungkin anda tidak tahu di gurun ini ada lubang gas besar terbakar lebih setengah abad. Pelancong memanggilnya gerbang neraka. Kisahnya mudah, pada tahun 1971, ahli geologi Soviet mengerudi lalu tanah runtuh. Kawah sebesar padang bola sepak terbentuk. Untuk elak gas meracuni manusia dan haiwan, mereka membakarnya. Sangkaannya, ia akan padam dalam beberapa minggu. Namun, api itu telah menyala selama lebih 50 tahun. Pada malam hari, kawah bersinar berkilometer jauhnya. Bunyi dengung kedengaran dan bau hangit di sekeliling. Para blogger merakam video di tepi kawah. Walaupun satu tiupan angin boleh mengubah segalanya. Jalan berpasir menuju ke kawah. Jeep tenggelam separuh ganda, seolah-olah berlayar di atas ombak. Di Turkmenistan, internet lebih seperti kemewahan. Banyak laman web tidak boleh diakses, media sosial terganggu, dan kelajuannya sangat perlahan, seperti awal 2000-an. Maka, perjumpaan bersemuka amat dihargai. Mereka menghubungi suara, bertemu di pasar atau masjid. Berita diterima dari jiran, lebih pantas dari suapan digital. Wi-Fi hotel sering di lobi sahaja. Malam hari, barisan panjang beratur dengan telefon. Di pasar, penjual memuatkan filem atau siri ke USB dengan beberapa manat. Dalam bas mini, muzik dikongsi melalui Bluetooth atau kabel. Ini membentuk budaya sampaikan tersendiri. Kepercayaan dan rundingan langsung lebih penting daripada kelajuan internet. Ibu kota Turkmenistan, Ashgabat, tepat digelar Kota Putih. Pada 2013, ia masuk rekod Guinness kerana kepekatan tertinggi bangunan marmar putih, lebih 500 buah. Berkilometer fasadnya dilitupi marmar digilap. Tengah hari, silauannya membuatkan anda ingin memakai cermin mata hitam. Ia seperti pameran di tengah padang pasir, jalan raya lebar, gerbang emas, air pancut di setiap sudut, skrin gergasi dan rumput seperti taman. Malamnya, semuanya bercahaya dan kota ini kelihatan seperti set filem fantasi. Namun pusing sahaja selekoh, terjumpalah kawasan kejiranan biasa dengan bangunan panel Soviet, balkoni dan permaidani dijemur. Ketika panas, orang berlindung di bawah teduhan bazar dan kedai teh. Pemandu teksi pula merancang laluan mengelak kawasan rasmi berpintu kawalan di mana berhenti sesaat pun dilarang. Permaidani Turkmenistan bukan sekadar hiasan lantai, ia memori keluarga yang boleh dibaca dengan mata. Bendera Turkmenistan memaparkan corak 5 suku utama. Sebuah permaidani gergasi tenunan tangan disimpan di Muzium Ashgabat. Keluarga hanya membentangkan permaidani terbaik pada musim perayaan. Ini tanda hormat kepada tetamu. Dalam video perkahwinan, corak permaidani mesti dirakam. Pengrajin mahir kenal wilayah dan klan dari corak. Mereka bincangkan ketumpatan simpulan dan rona merah tepat. Pewarna dari tumbuhan dan serangga dibuat. Air telaga tertentu juga pengaruhi warna. Bagi penduduk tempatan, permaidani adalah ibarat pasport klan dan ensiklopedia senyap seluruh sejarah keluarga mereka. Saluran Karakum digelar arteri emas padang pasir. Ia terbentang sejauh 1375 km dari Sungai Amu Darya. Melalui negara itu, ia menyuburkan bandar, kebun dan ladang kapas. Tanpanya, kehidupan di Turkmenistan akan sangat berbeza. Angin sentiasa menimbun pasir ke dalam alur. Jentera perlu membersihkan tebing secara berkala. Kampung dan ladang baru telah tumbuh di sepanjang air. Pada musim panas, orang duduk di teduhan rumput. Mereka menangkap ikan kap dan keli di kawasan bekas bukit pasir. Gembala pula membawa kawanan ke kolam kecil untuk minum. Saluran ini memberi hasil tuaian dan pekerjaan kepada ribuan orang. Namun, ia kehilangan hampir suku air kerana penyejatan dan resapan ke tanah. Oleh itu, ada perdebatan sama ada ia perlu dibetonkan. Di sini, anda cepat sedar nilai setiap liter air dan ketabahan orang yang mengekalkan seluruh sungai di tengah padang pasir. Perkahwinan Turkmenistan melibatkan ratusan tetamu, puluhan kuali besar dan muzik sehingga pagi. Wira di dapur adalah Melhores, tukang masak mahir. Mereka memotong sayur dan daging dengan teknik istimewa. Mereka memasak pilaf dengan lobak kuning dan jintan dalam kuali sebesar tap mandi. Seluruh halaman berubah menjadi dapur lapangan. Yang tua mengawasi nasi, yang muda menghantar teh, jiran menghidang roti lepes segar. Tiada siapa mengeluh bising kerana kegembiraan ini milik semua. Para tetamu memberi wang dan mengira dengan kuat. Pemuzik memulakan tarian rakyat Kusdepti. Mereka yang merantau pulang khas untuk satu malam ini. Dalam video, kelihatan wap dari kuali, kilauan pisau. Anak-anak berlari antara meja mencuri manisan. Ashgabat terkenal dengan jalan rayanya yang luas dan hampir lengang. Ia kelihatan seperti set penggambaran filem. Siang hari, orang jarang kelihatan di jalanan kerana panas. Malam, lampu dihidupkan. Fasad putih memantulkan cahaya ribuan lampu dan air pancut. Pelancong hairan dengan jejambat dan jambatan baru yang lengang. Pemandu tempatan bergurau, kesesakan hanya di bazar. Di sana, kehidupan sebenar berlaku. Berhenti dan belok tajam dilarang di jalan utama. Teksi biasanya mengelak kawasan ini. Mereka tidak mahu berurusan dengan polis trafik. Kota ini cantik tetapi pelik lengang. Kontras inilah yang kelihatan hebat dalam video pendek. Unta Baktrian di Turkmenistan bukan sekadar pemandangan eksotik untuk foto, tetapi pembantu sebenar setiap hari.
Susunya diminum segar dan dijadikan minuman masam. Bulunya dipintal menjadi benang hangat untuk pakaian. Pada musim bunga, pertandingan ketahanan dan kelajuan diadakan. Di padang pasir, unta bergerak di tempat jeep akan tersangkut. Ia mengingat lokasi perigi lebih baik dari GPS. Di pinggir kota, kawanan unta kelihatan di tepi jalan. Berdekatan ada gerbang marmar yang berkilauan. Ini pemandangan kontras sempurna, padang pasir purba bertemu kota futuristik. Dalam kehidupan harian, unta seperti traktor dan termos sekaligus. Ia mengangkut barang dan membantu menyimpan air dalam perjalanan jauh. Gurun karakum bukan hanya panas terik. Ia juga ada ribut debu. Ribut itu menyelubungi bandar dalam minit. Langit jadi kuning, matahari pudar jadi bulatan. Pasir setebal jari terkumpul di ambang tingkap dalam sejam. Pada hari begitu, pejalan kaki tutup muka dengan selendang. Pintu kedai berkeriut dek pasir. Pihak berkuasa cuci pasir dari jalan seperti salji. Ribut datang bergelombang. Ia ubah semua rancangan. Perkahwinan ditunda, ke pasar dibatalkan. Ini jelas kelihatan di foto. Asgabat yang putih salju nampak lembut, pastel. Seperti melalui penapis retro. Selepas ribut, tukang cuci kibas permaidani. Kanak-kanak melukis jari pada cermin kereta berdebu. Udara berbau debu basah dan buluh sungai. Turkmenistan adalah negara penuh kontras. Ada kawah berapi di tengah gurun pasir. Ibu kota marmar putihnya kelihatan futuristik. Internetnya perlahan tetapi ada majlis kahwin besar. Permaidani adalah seperti pasport puak. Ada juga terusan panjang merentasi padang pasir. Unta berjalan di samping gerbang emas dan air pancut. Ribut debu jadikan kota seperti kad pos akuarel. Itulah sebab negara ini sangat menarik. Ini 10 fakta tentang Turkmenistan. Jika anda tahu sesuatu yang baru, berikan like. Langganlah agar tidak ketinggalan episod negara menarik berikutnya. Jumpa lagi.